بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. naik ke sungai. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkih Channel. Terima kasih akak ucapkan kepada semua kerana sentiasa bagi support untuk akak terus bercerita. Hari ini akak akan sampaikan satu kisah seram yang bertajuk Gelang Pusaka. Kisah seram ni ditulis oleh Fiani atau akak panggil sebagai Yan. Sebelum akak mulakan penceritaan, akak doakan agar kita semua sentiasa sihat walafiat, diberkati dan dirahmati insya-Allah. Yang mana sakit, semoga diangkat kesakitan dan diberi kesembuhan insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jom bersama dengan akak. Yan ni dia seorang penari dekat kampung budaya. Kampung budaya tu terletak kat Indonesia. Bagi Yan, untuk jadi penari tradisional ni kena ada kekuatan mental yang tinggi dan kena sedia dalam apa jua keadaan. Well easy to say lah. Kena get ready on time dan kena praktis sampai kita rasa yakin dengan persembahan kita. Jadi tak kira lah siang ke malam ke, mesti ramai yang ingat penari tradisional ni sangat best kan, menarik kan. Tapi tak bagi Yan. Mari Yan ceritakan, akak sampaikan. Yan ni dia jenis yang on time kalau melakukan sesuatu perkara lah. Jadi selaku ketua kepada pasukan ataupun sebagai wakil kepada kelab kebudayaan ni, Yan memang agak straight sikit lah kalau bab masa ni. Bagi mana-mana ahli kumpulan yang lambat masuk ataupun salah step, kena fasih dengan step pada hari tu juga, Yan akan ajar sampai mereka faham dan ambil tindakan. Selalu kena ceramah, kena ugut, gaji kena potong lah. Jadi jahat jugalah apa yang dilakukan oleh Yan macam tu. Bukan jahat, nak bagi mereka tu serius kan. Yan tahu ramai yang marah dekat Yan, tapi tak apalah, Yan faham. Tapi mereka pun kena faham tanggungjawab Yan ni. Dan Yan ni diamanahkan untuk mendisiplinkan mereka. Tak kira lah macam mana cara pun. Balik semula pada topik seram. Semuanya bermula semenjak mereka ni dapat khabar mengenai seorang ahli baru. Nama dia Alia, bukan nama sebenar tau. Alia ni dia seorang yang pendiam, tapi dia agak friendly bila tamat kelas. Tapi dekat tempat mereka berlatih tu, dia memang sangat senyap. Dan dia tak banyak bercakap lah. Dia bercakap satu patah perkataan pun memang tak cakap. Bila ditanya, dia hanya angguk, dia hanya geling. Angguk, geling. Kadang-kadang tu dia langsung tak jawab apa-apa. Pelik. Tapi itulah Alia. Mungkinlah Alia tu dia nak fokus lah tu. Mereka sentiasa bersikap positif lah dengan dia, kecuali Tasha. Ni pun bukan nama sebenar. Pendek cerita, semua nama-nama dalam ni bukan nama sebenar tau. Tasha ni dia agak menjengkelkan lah orangnya. Tasha ni dia boleh dikatakan mulut celupar lah dekat situ. Agaknya dia dengki kot sebab kawan-kawan mereka ni yang lelaki mula rapat dengan Alia tu. Pada satu hari, mereka dapat khabar bahawa kelab mereka ni dipilih untuk membuat persembahan dekat hotel. Dengar kata untuk majlis makan malam. Jadi mereka pun sangat teruja lah, kecuali Alia. Alia ni dia hanya diamkan diri. Dia kan jenis yang diamkan diri je. Tasha ni pula tergedik-gedik macam cacing kepanasan tau bila dapat berita tu. Dia punyalah tak sabar. Jadi Yan ni dia buat keputusan dia nak buat latihan mulai malam esoknya.
Mereka semua tu setuju sebab majlis tu diadakan pada 4 hari yang akan datang. Sempatlah buat latihan kan. Yan pendekkan cerita. Dah selesai semua sampai ke tempat latihan, mereka pun teruslah mulakan latihan mereka dengan warming up dulu, berlatih dulu. Oh ya, sebelum lupa, mereka ni pilih tema tarian orang Jawa dengan half Malaysia lah, macam tu. Selesai je berlatih, Yan ni dia tengok Alia termenung je. Yan pun dia pergilah sapakan Alia. Alia, are you okay? Is there anything wrong? You can share with me if you want lah. Lepas tu Alia pun jawab, no thanks, I'm okay and everything is fine. Alia pun berlalu pergi tinggalkan studio tu. Macam biasa, Yan ni dia orang yang terakhir keluar dari studio tu. Sebelum Yan keluar, Yan dia macam terpijak sesuatu tau. Yan pun hairan, gelang siapa pula lah yang terjatuh dekat lantai tu. Tanpa banyak soal, Yan dia ambil gelang tu. Lepas tu dia berlalu pergi tinggalkan studio tu. Esok je lah Yan bagi balik gelang tu pada pemilik dia. Dia fikir macam tu lah. Dalam perjalanan nak pergi ke tempat parking kereta tu, Yan rasa seolah-olah diperhatikan tau. Yan pun dia menoleh lah, tapi tak ada siapa-siapa pun kat situ. Yan dia mengorak langkah dengan sangat cepat dan dia terus masuk dalam kereta. Yan berasa agak lega lah sikit. Mungkin Yan ni dah agak letih sangat, tak cukup berehat kan. Jadi mungkinlah dia agak berhalusinasi. Maksudnya dia fikir macam ada orang ikut dia kan. Sampai je kat rumah, Yan dia pun teruslah menghempaskan diri dia kat atas katil. Maklumlah, Yan tinggal sorang-sorang je kat situ. Rindu pula rasanya dia nak balik Malaysia kan. Yan dia pun pejamkan mata dia sekejap selama 5 ke 6 minit lah macam tu. Selepas tu Yan pun pergilah mandi. Bila dia dah selesai mandi, Yan pun terus ambil komputer riba dia. Dia nak sambung cerita Korea yang dia dah download minggu lepas. Yan ni dia peminat drama Korea korang. Tanpa Yan sedari, jam dah menunjukkan pukul 3 pagi. Yan dia pun menguap banyak-banyak kali dan nampaknya mata dia dah nak tidur. Jadi Yan dia letakkan komputer riba dia kat sebelah tempat tidur dia. Dia terus pejamkan mata. Beberapa minit lepas tu, Yan dikejutkan dengan bunyi hentakan yang sangat kuat dekat bahagian dapur. Seolah-olah bunyi kerusi jatuh korang. Yan dia pun bangun, dia pergilah jenguk. Yan dia on switch dapur, tapi keadaan kat dapur macam biasa je. Tak ada apa pun yang mencurigakan time tu. Yan dia pun tutup switch lampu tu. Tapi masa dia nak pergi ke bilik semula, Yan terhidu bau yang tak menyenangkan dekat merata tempat tau. Bulu tengkuk Yan ni meremang macam ada sesuatu dekat belakang dia. Yan pun dia buka langkah tanpa menoleh ke belakang. Yan terus dia tutup pintu bilik dia. Dia tutup mata dia. Dia berharap supaya itu hanyalah imajinasi dia je. Macam tu nak puja hati kan. Tapi sekali lagi Yan ni terhidu bau kemenyan yang sangat kuat. Dan Yan berdoa dalam hatilah supaya apa pun benda tu dijauhkanlah daripada dia. Yan dia buka mata perlahan-lahan tau. Kali ni Yan terkejut bila dia tengok beg galas dia keluarkan asap. Dia ada bau macam bau kemenyan macam tu. Yan pun dia perlahan-lahan, dia atur langkah dia. Dia beranikan diri dia untuk pergi periksakan beg galas dia tu. Yan dikeluarkan semua barang dalam beg galas dia tu. Bila diperiksa, rupanya gelang tu yang mengeluarkan asap. Nampaknya pemilik gelang tu bukan biasa-biasa orangnya. Yan terdiam kejap. Dan dalam beberapa saat, lampu bilik Yan terpadam. Yan menjerit. Lepas tu dia berdoa supaya tak diganggu. Yan dikejutkan lagi dengan bunyi suara perempuan, macam suara seorang nenek. Suara tu berkata macam ni, "Kembalikan gelang pusakaku." Yan terus berkata tau, "Akan ku kembalikan gelang ni kepada pemiliknya dan janganlah kau mengacau ketenteramanku di sini. Pergilah kau." Suara tu diakhiri dengan bunyi hilaian dan ketawa seorang nenek-nenek macam tu. Yan bersyukur sebab lampu bilik dia hidup semula. Lepas tu keadaan dia jadi tenang macam tu. Lepas tu Yan hanya fikirkan siapalah yang empunya gelang tu kan. Yan dia syak Alia lah. Tu gelang Alia. Dia fikir macam tu. Mungkin memang dia punya kot. Keesokan harinya korang, Yan dia dapat khabar
mengenai Alia. Alia mengalami kemalangan yang sangat parah dan kehilangan kedua-dua kaki dia. Jadi Yan ni, dia dengan rakan-rakan sempat melawat Alia sebelum latihan. Maaflah, Yan pendekkan lagi cerita. Bila selesai latihan, Yan ditanyakan kepada mereka, sesiapa di sini ada kehilangan gelang tak? Mereka semua tu geleng-gelengkan kepala dia. Yan jadi hairan lah, siapa pula pemilik gelang ni? Mereka pun meninggalkan studio macam biasalah kan. Yan orang yang terakhir yang tinggalkan studio tu. Sama juga macam sebelum ni. Tapi selepas beberapa minit lepas tu, Tasha dia kembali semula ke studio. Dia bertanya tau, di mana kau letak gelang tu? Kembalikan dekat aku. Itu aku punya. Dan kau jangan banyak soal, sebab itu harta pusaka nenek aku. Dan diamanahkan untuk menjaga aku. Kau ingat, kalau kau dedahkan kepada sesiapa mengenai perkara ni, aku akan pastikan hidup dan tidur kau tak lena. Lepas tu Yan pun dia terdiam sekejap tau. Dia jawab, jangan risaulah, itu bukan masalah aku. Tasha dia pun berlalu pergi, dan dalam masa yang sama Yan ni dia jadi agak ketakutan tau. Tiba-tiba dia rasa lemah je. Tapi Yan dia kuatkan kembali semangat dia. Lepas tu dia ni menjalankan hidup macam biasalah Yan ni. Dan Yan rasa perkara ni ada kaitan dengan kemalangan yang menimpa Alia, sehingga menyebabkan Alia kehilangan kedua-dua kaki dia. Hanya Tuhan je yang tahu apa yang sebenarnya yang berlaku. Seperti mana yang korang tahu, mereka ni masih ada lagi 2 hari untuk berlatih. Bila dapat khabar mengenai Alia, mereka agak terkejut dan mereka ni sempatlah pergi melawat Alia dekat hospital kan. Alia masa tu dia hanya mendiamkan diri dan dia gembira lah bila mereka ni pergi melawat dia. Walaupun Yan tahu ada kesedihan yang nampak di sebalik wajah gembira Alia tu. Alia disempat peluk Yan, lepas tu dia bisik, hati-hati dengan dia. Yan ni dia tak pasti apa yang Alia nak sampaikan, tapi lambat laun nanti Yan akan tahu juga. Cuma Yan memerlukan sedikit masa untuk faham apa yang Alia nak sampaikan. Semoga Alia ni tabah menghadapi apa yang terjadi dan banyakkan berdoa. Yan dia berdoa dalam hati lah supaya Alia ni dilindungi dari segala ancaman dan kuasa jahat yang cuba mengganggu Alia masa tu. Keesokan harinya, mereka menyambunglah latihan. Mereka pergi ke studio, disambung latihan kat studio macam biasa. Tasha, dia macam sangat gembira tau. Dan kegembiraan tu nampak jelas dekat riak wajah Tasha. Macam ada sesuatu yang dia rencanakannya tu, dia rancang, lepas tu benda tu berhasil. Dia macam puas hati lah. Bukan nak fitnah, tapi Yan tahu Tasha ni dia ada sesuatu yang tak semua orang dapat miliki benda tu. Faham-faham lah korang ya. Setelah tamat latihan, macam biasalah Yan ni orang terakhir yang akan keluar dari studio tu. Yan dia periksa semua tempat untuk pastikan tak ada apa dah yang ketinggalan lah. Lepas tu dia tutup Swiss dan dia pun berlalu pergilah tinggalkan studio tu. Yan dirasa sangat kosong sejak kejadian tu menimpa diri dia dan juga diri Alia. Yan pendekkan lagi cerita. Hari tu merupakan hari terakhir mereka berlatih untuk persembahan esoknya. Agak berdebar lah rasanya. Tapi entah kenapalah hati Yan ni terdetik nak ajak Alia ni nak tonton persembahan mereka pada hari esok. Ya, itu memang rencana daripada Yan lah. Mereka semua berlatih bersungguh-sungguh untuk buat persembahan yang terbaik untuk penonton mereka pada hari itu kan. Harap semuanya berjalan dengan lancar lah. Tasha masa tu dia kelihatan agak letih. Lepas tu Yan disapakan pada Tasha. Masa tu hanya tinggal mereka berdua je kat studio tu. Tasha, you look so tired and you should go rest. Lepas tu Tasha dia pun cakap, kau sibuk kenapa? Suka hati akulah. Nak penat ke, rest ke, apa ke. Aku buat kau baring seumur hidup macam Alia baru kau tahu kan. Dan aku dah lama dah bersabar dengan kau, tahu tak? Tahulah akibatnya nanti kalau kau asyik nak menyepuk hal aku ke. Apa hal lah? Tasha tu dia langgar bahu Yan. Lepas tu dia berundur sedikit. Lepas tu terjatuh lah Yan. Yan agak terkejut lah dengan kata-kata Tasha. Yan terdiam sekejap. Dan jadi benarlah tekaan Yan mengenai kemalangan yang menimpa Alia tu. Yan terduduk, lepas tu dia menangis. Yan cuba untuk bangun, dia nak bangkit kan.
sepanjang Yan usaha untuk bangun tu, dia diperhatikan oleh Tasha tau. Yan dia terus segera cari Alia dan dia nak ceritakan lah apa yang sebenarnya berlaku pada Alia tu, apa yang dia dah tahu tu kan. Pada hari persembahan tu, Yan dia dah berkali-kali nak menghubungi Alia tapi gagal. Iwan, hanya Iwan je yang rapat dengan Alia dan mungkin Iwan tahu kat mana Alia. Iwan ni dia rakan sepasukan mereka dan dia agak rapat lah dengan Alia. Dan dengar cerita, Iwan ni dia suka kat Alia. Dan jangan lupa, Iwan juga bekas kekasih Tasha. Tu masalahnya. Mungkin ada sesuatu yang Yan belum tahu sepanjang Yan berada kat studio tu, bermasa dengan mereka lah. Hanya Alia je yang tahu. Yan dia cari Alia tapi tak jumpa. Akhirnya Yan dia jumpa Iwan dekat belakang pentas bersama dengan Tasha. Dan tanpa sengaja, Yan dia dengar perbualan mereka berdua tau. Tasha, saya tahu Elo ada kaitan tentang kemalangan yang terjadi sama Alia kan? Dia bercakap dalam bahasa Indonesia. Well, Iwan ni dia memang orang situ kan? Kata Iwan dengan nada yang agak kuat lah. Tasha dia pun ketawa. Lepas tu dia cakap macam ni. Jadi, kalau ya pun saya, emang kenapa? Kamu mau buat laporan polisi? Ya lapor aja. Kamu gak ada bukti. Sambil ketawa tau dengan nada yang agak lembut. Dan dia pun berlalu dari tempat tu. Si Tasha ni memang fasih sebab dia ni kacukan daripada negara tu. Tak dinafikan lagi, memang si Tasha lah pelaku dia. Yan ni dia tak boleh nak berdiam diri dan dia harus bantu Alia. Dalam beberapa minit lagi mereka ni akan buat persembahan masa tu. Semua dah ambil tempat masing-masing kat belakang pentas. Sepanjang persembahan tu mereka semua fokus dengan step masing-masing dan semuanya berjalan seperti yang dirancang. Alia, manakah Alia? Yan dicari kelibat Alia tapi hampa. Alia tak ada kat situ. Selesai je persembahan, mereka diakhiri dengan tepukan yang gemuruh. Itu biasalah kan. Dari hujung kiri, Yan dia tengok Tasha. Dan yang mengejutkan, ada seseorang dekat sebelah Tasha masa tu. Susuk tu dia kelihatan macam nenek-nenek dengan wajah yang menyeramkan korang. Nenek-nenek tu memandang tempat ke arah Yan. Lepas tu dia senyum lebar dekat Yan. Korang boleh bayang tak duduk macam tu, lepas senyum macam Yan tak kenal pun. Yan dia pejamkan mata dia. Sambil tu Bo dan dia berlalu pergilah dari situ. Yan seolah-olah diperhatikan oleh kelibat nenek tu. Tamat je persembahan, Yan dia hantar pesanan kepada Iwan supaya Iwan tunggu dia dekat tempat parking kereta. Iwan tu dia pun balas, okey, tunggu dalam 5 minit. Macam tu lah. Yan dia pun cepat-cepatlah pergi ke tempat parking tu kan. Dalam masa beberapa minit, Iwan pun menyapa Yan ni. Lepas tu dia tanya, "Ya, kenapa Yan? Ada apa? Kok kamu kelihatan khawatir? Ada masalah apa kamu? Dan sejak kapan kamu kelihatan kayak gini?" Dalam hati Yan masa tu dia cakap, "Alahai, Mamat ni banyak soal pula. You know where is Alia?" "Ya, saya tahu dia di mana." "Emang kenapa?" "Saya ingin berjumpa dengan Alia dan perkara ni sangat urgent." "Ya udah, saya ikut deh. Tanpa saya kamu gak akan ketemu sama Alia. Kerana tempat itu rahsia dan Alia dia menitip sama saya agar gak bilang sama siapa pun di mana pun keberadaan dia. Setuju atau enggak?" Jadi Yan dia pun berfikir dengan sejenak. Lepas tu dia setujulah untuk bawakan Iwan tu bersama-sama dengan dia nak jumpa Alia. Keesokan harinya, awal pagi jugalah, Yan ni dengan Iwan dia berangkat dari bandar tu. Yan ni dengan Iwan dia ke satu tempat dekat kawasan perkampungan di mana Alia ni sembunyikan diri dia dekat situ. Kampung tu dia sangat indah tuan korang sebab kawasan dia yang penuh dengan kehijauan dan udara dia sangat segar. Yan dia termenung sekejap tengok kampung tu. Tiba-tiba Yan dikejutkan oleh Iwan dan kata dia mereka tu dah tiba kat tempat penginapan Alia. Dari jauh lah Yan ni dia tengok satu rumah yang sangat besar dan cantik. Sepertinya rumah tu banglo. Kata Iwan, banglo tu milik Datuk Alia. Nampaknya Alia ni bukan anak orang biasa-biasa ni. Alia tinggal bersama dengan Datuk dia sejak dari kecil lagi tau. Itu je lah yang satu mengenai Alia tu. Back to the topic. Okay,
Yan ni dia terus pelukkan Alia dan dia dapat rasakan kesedihan yang dialami oleh Alia pada masa tu. Alia tu dia sambutkan Yan dengan gembira, dengan baik lah. Alia memang seorang gadis yang sangat baik korang. Yan dia rasa amat sedih bila tengok keadaan Alia sekarang ni. Alia hanya mampu bergerak dengan kerusi roda elektronik je. Mana tak kesiannya. Bila dah selesai letakkan barang dekat bilik tetamu kan, Yan ni dia baring. Lepas tu dia terlelap kejap. Dia letih agaknya. Pendekkan lagi cerita, Alia dia ceritakan kepada Yan apa yang terjadi pada dia sepanjang dia berada kat studio tu. Rupanya Alia ni special. Dia mempunyai kemampuan untuk melihat benda tu. Tak semua yang memiliki kemampuan yang macam tu. Sejak dia masuk studio tu, dia memang dah dapat tahu bahawa Tasha ada pendamping dan benda tu memang nak musnahkan hidup dia. Dia cuba nak melawan tapi kekuatan dia tak dapat menandingi makhluk tu. Pada masa yang sama, pendamping tu mengikutkan Alia atas suruhan Tasha. Tasha nak hidup Alia musnah sebab Tasha dapat tahu bahawa Iwan ni nak melamar Alia untuk jadikan isteri. Baru sekarang Yan tahu bahawa Alia dengan Iwan ni dah bertunang korang. Harap sangat Iwan tu tabahlah dengan dugaan tu. Sekarang Yan tahu dan Yan berharap supaya Tasha tu dapat balasan atas perbuatan dia. Keesokan harinya, Yan dia balik semula ke bandar. Kenapa hati Yan pada masa tu terdetik? Dia nak pergi ke studio seolah-olah ada sesuatu yang menyuruh dia untuk pergi ke studio. Yan dia ambil beg galas dia, dia pergi balik semula ke studio tu. Suasana kat studio masa tu dia agak sunyi lah. Kebetulan masa tu Yan ada terdengar sesuatu yang agak pelik tau bunyi dia. Di sebalik cermin tu ada satu bilik tau. Dulunya tempat tu dijadikan store untuk simpan barang-barang. Alangkah terkejutnya Yan bila dia tengok tempat tu dijadikan tempat ritual. Dan pertanyaan Yan, apakah benda yang didengar tu tadi? Yan dia melangkah masuk ke bilik tu. Sekilas pandang, Yan dia dah nampak lah gambar Iwan tau, yang mana dikelilingi dengan kain kuning bersama dengan paku dan juga rambut. Apa yang Tasha nak buat kali ni Yan pasti ni milik Tasha sebab gelang pusaka tu ada dekat atas meja tu. Gelang tu dipenuhi dengan darah korang. Pada masa tu Yan dia berdoa dengan nada yang kuat supaya Iwan dengan Alia ni dilindungi oleh Tuhan tau. Semasa Yan berdoa, kaki Yan ni seolah dipicit, dicubit. Yan ni bila dia pandang kaki dia, dia terkejut bila dia tengok satu kelibat sedang menjengkam kaki dia. Macam tu. Yan dia berdoa sekuat hati dan sempat dia ambil gambar Iwan. Lepas tu dia berlari sekuat hati tau, nak tinggalkan tempat tu. Yan terus lari dalam perjalanan nak pergi ke rumah ustaz masa tu. Ustaz ni dia kawan kepada ayah Yan. Yan dia ketukkan pintu rumah ustaz. Lepas tu ustaz tu lebih dikenali sebagai Pakcik Sali. Pakcik Sali ni dia terkejut lah dengan muka Yan yang agak ketakutan time tu, agak pucat. Lepas tu Pakcik Sali tu dia suruh Yan ni bertenang, duduk dekat sofa bersama dengan isteri dia. Yan ceritakanlah segala-galanya pada Pakcik Sali tu. Pakcik Sali suruh Yan ni hubungi Iwan dengan Alia. Dia suruh Yan ni bawa mereka berdua tu ke situ untuk diubati sebab mereka dalam bahaya dan mereka sedang diperhatikan oleh makhluk halus. Keesokan harinya, Iwan dengan Alia pergi ke situ dengan hati yang agak berdebar lah. Sepanjang mengubati mereka, Yan dia ada dengar bunyi nenek-nenek sedang ketawa tiba-tiba kan, menjerit seolah-olah macam kepanasan tau. Adakah hanya dia je yang mendengar ataupun mereka pun memang dengar juga? Masa tu kan ada banyak rambut yang keluar dari mulut Iwan. Di dalam Alia ada paku juga macam tu. Hanya Tuhan yang tahu apa yang terjadi dengan mereka sepanjang mereka di bawah pengawasan Tasha. Mereka berdua ni rasa selamat dan sangat berterima kasih lah dengan Yan, dengan Pakcik Sali sebab bantu mereka kan. Selepas kejadian tu, Yan dia dah tak dapat perkabaran apa-apa lagi mengenai Tasha dan mereka juga dah berpindah ke studio yang lain. Gelang pusaka tu entah ke mana lah, memang tak tahulah. Tasha hilang tanpa cerita dan gelang tu pun memang hilang tanpa cerita lah, macam tu lah. Itu lah kisah pengalamannya. Sekian saja untuk kisah pada kali ini.
Apa yang baik sama-sama kita ambil jadikan sebagai toladan, apa yang buruk sama-sama kita ambil jadikan sebagai sempadan korang. Kita sentiasa berbuat baik, kita cari pahala banyak-banyak, sama-sama kita mencari syurga insya-Allah. Semoga kita semua dalam rahmat Allah, amin ya mujib. Jangan lupa korang untuk like, share dan subscribe. Bye korang. Assalamualaikum. Bye, terima kasih.